Assalamualaikum, hai, berjumpa lagi kita dalam OBTV. Seperti biasalah kita akan kongsikan dua cerita yang menarik untuk anda semua. Daniel sihat? Sihat, Alhamdulillah. Patch Macam mana? Saya pun sihat juga. Okey, kita nak share dengan dia orang. Story pertama kita ada pasal Yasmin Aziz lagi. Kali ni dia hairan dengan mulut kepoci netizen. Aisyah. Yang kedua pula pasal pokok hiasan di KL musnah dan kerugian hampir $1 juta. Wow. Kalau nak tahu dua cerita ni, jom kita layan OBTV. Let's go guys. Baiklah, berita OBTV yang pertama pada hari ini, Patch. Saya nak ceritakan satu berita kontroversi ni yang mana melibatkan penyanyi BBNU yang bernama Yasmin Aziz Best dengan friend. best friend you, Best punya friend. bestie. Dia punya tagline tu macam, "Hai best friend." Oh, dia macam tu tagline dia. Ingat you punya bestie. Tidak lah. Okey, tetapi kali ni dengan kekasihnya. Oh, bukan tetapi, memang biasa dengan kekasihnya, iaitu Nixon Guilherme Brizolara yang merupakan pemain bola sepak. Diorang didakwa sebelum ni terlalu intim, macam berpelukan, dan ada berciuman. Ini Jadi, berita-berita lah ni. Berita-berita ni lah yang didakwa mereka lakukan, yang netizen apalagi tak senang duduk lah. Mesti nak kena kecam. Itu kan kerja netizen kan. Benar. Terbaru dalam satu video yang dimuat naik oleh Yasmin Aziz di akaun TikTok dia. Okey. Dia kata yang dia mengakui dia dan kekasihnya itu memang berbeza agama. Jelas. Dia akui jelas di situ di mana pemain bola sepak import kelab TRW Kelantan FC itu, kekasihnya itu tadi sebenarnya seorang Katolik. Tapi saya rasa Yasmin pun tahu Katolik tu dia bercabang daripada Kristian kan. Tapi selain itu ada juga segelintir peminat yang menasihati bekas peserta Big Stage musim keempat ni untuk tidak mempedulikan pertanyaan tersebut dan kekal bahagia bersama insan tersayang. Orang kata dalam netizen yang ramai-ramai kecam tu ada juga yang menyokong. Sama-sama kita saling mengingati kepada semua orang, benda yang baik ni kita harus cepat-cepatkan. Jadi kita doakan pasangan itu agar cepat-cepat sampai ke jenjang pelamin. Dan semoga semuanya dipermudahkanlah Buat mereka. Dipermudah, bak kata Cikgu Zack. Gitu. Baiklah, kita ke berita yang kedua pula, Patch Mono untuk OBTV kali ini. Jadi saya nak tanya Patch lah, berkesempatan tak untuk menyertai orang kata acara perarakan Hari Kebangsaan yang ke-65 tahun hari yang tu? baru-baru ni? Sebenarnya saya tak pergi. Sebab saya tahu memang ramai akan berada di sana. Semua tak meriah, sabar kan nak menyaksikan sendiri perarakan yang dah lama tak ada. Jadi saya hanya menonton di rumah saja. Ini membuatkan saya rasa bangga lah terhadap rakyat Malaysia kan. Orang kata bila dah bersemangat itu, kita jadi bangga lah, naik lah kita punya semangat patriotisme. Orang kata kan. Tapi dalam orang kata semangat-semangat kemerdekaan ni, ada juga benda yang buat saya terkilan tau, Patch. Allahu Akbar. Adalah buat saya terkilan sikit. Kenapa terkilan tu? Cuba cerita. Baiklah, saya ceritakan pokok hiasan di sepanjang dataran Merdeka rosak selepas berlangsungnya perarakan pembarisan sempena Hari Kebangsaan Malaysia pada 31 Ogos yang lalu. Rosak habis tau. Rosak musnah. Rosak. Bukan itu saja. Banyak juga orang kata kelihatan sampah-sampah yang bergelimpangan di jalan-jalan selepas majlis itu dah habis. Dan ekoran itu, pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memaklumkan bahawa hampir RM700,000 kerosakan, kerugian yang dicatat akibat daripada kerosakan pokok hiasan tersebut. Kerugian mencecah RM700,000. Banyak tu, Pat. Banyak tapi masih lagi mencari solusi walaupun kita dah 65 tahun merdeka Simpan dulu sampah tu sendiri. Nanti bila dah balik rumah atau dah jumpa tong sampah, baru buang. Boleh gitu. Awak buat macam tu tak, Dan? Saya akan buat macam itulah. Orang kata nilai-nilai murni ni patut diterapkan. Lagi-lagi kepada anak-anak muda yang sambut merdeka pada hari itu. Biar mereka menjaga negara mereka. Orang kata ni macam mana? Cintailah negara kita. Samalah konsep cintailah sungai kita tu. Jadi bila kita cintai negara kita, kita jaga elok-elok, kita datang benda tu cantik, kita balik pun benda tu cantik. Yes, inilah salah satu tanggungjawab kita dan apa yang kita boleh lakukan untuk menunjukkan semangat patriotik kita. Ya, benar. Baiklah, kita mulakan berita OBTV kali ini dengan satu berita yang gembira sebab kita nak set the mood, Daniel. Kita nak set the mood, benda-benda yang happy, benda-benda yang gembira. Kami di OBTV ingin mengucapkan sekalum tahniah buat pasangan Syahir Zawawi
Rawi dan pasangannya Jaskin Jaludin yang telah pun selamat diijab kabulkan pada 2 September yang lalu. Gebung. Selamat pengantin baru. Ya. Majlis akad nikah Syahir dan isteri telah berlangsung di The Royal Ballroom Bismillah Wedding Center. Dan untuk pengetahuan anda semua, dengan sekali lafaz, juara Akademi Fantasia musim ke-8 itu akhirnya berjaya menamatkan zaman bujangnya. Ya, menuju puncak gebilang cahaya. Itulah puncak dia. Itulah Kita puncaknya. Saya pun sebenarnya tak tahu yang Syahir ni dah bertunang tau. Sampailah orang kata majlis persandingan mereka yang telah diadakan pada 4 September yang lalu, barulah kita tahu. Orang kata lebih sweet lagi apabila Syahir ni sebenarnya dia dah mencipta sebuah lagu tau. Wow. Untuk orang kata isterinya ni yang berjudul Halal. Halal, lagu berjudul Halal setelah mereka dah halal menjadi pasangan. Sempena lah tu, sempena. Memang sweet betul. Dan kami di OBTV mendoakan agar Syahir dan isteri selamat menempuhi bahtera alam perkahwinan ini. Biasalah, dia ni dalam perkahwinan ada pasang surut, ada naik turun. Jadi kita doakan supaya kedua-dua pasangan pengantin baru ini tabah dalam mengharunginya, dan kita doakan mereka kekal bahagia ke anak cucu sehingga ke akhir hayat. Selamat pengantin baru Syahir. Selamat pengantin baru. Kita lanjut dengan berita OBTV yang seterusnya. Let's go. Pada Hari Kebangsaan 31 Ogos yang lalu menjadi sebuah fenomena apabila kita dapat melihat, kita dapat mendengar ramai orang yang menjerit-jerit macam terkena histeria atau patch. Wah, sebab apa tu Dan? Sebab apa? Histeria. Orang kata sampai sekarang lah masih menjadi isu hangat, iaitu tentang topik Abang Bomba. Wow. Betul. Kisahnya bermula apabila kontingen unit uniform berarak dalam pembarisan Hari Kebangsaan yang ke-65 di dataran mereka, termasuklah orang kata ni pasukan bomba yang viral ni. Pasukan bomba dan penyelamat yang kelihatannya fizikal mereka masing-masing sador-sador. Wow. Macam ahli gusti batch. Wow. Risau saya tengok. Orang kata memang menjerit lah penonton kat situ. Dan susulan itu, geng Hot FM telah pun mengundang Abang Bomba Sado ini ke konti untuk berkongsi serba sedikit. Laju buat kerja Hot Laju FM. buat kerja kan. Johan dan AG berpeluang untuk menemu ramah mereka di konti dan tak melepaskan peluang. Okey. Ada juga turut kelihatan isteri kepada Johan, iaitu Ozlin, juga turut hadir ke konti untuk bersama dengan Abang Bomba ni. Haish, kenapa pula Ozlin pula yang datang? Kenalah orang kata tadi, ambil peluang. Satu sebab bukan selalu jumpa Abang Bomba, tu satu. Kedua, bukan selalu dapat jumpa Abang Bomba yang sador. Nampak dekat situ. Jadi Ozlin juga sempat mengambil gambar kenang-kenangan lah dengan dikelilingi Abang Bomba itu. Dan apa lagi, Johan pun naik jealous. Marah. So jadi ini apa yang Ozlin tulis di ruangan caption. Ozlin tulis, "Alahai papa, jangan risaulah. Staff-staff diorang belum tentu boleh buat air gelak hari-hari." Memang nampak bahawa suaminya tetap terbaik di matanya. Malah posting Instagramnya itu mendapat perhatian netizen kerana ramai menyifatkan pasangan tersebut masih sweet. Masih sweet walaupun telah mendirikan rumah tangga lebih dari 10 tahun. Dahsyatnya. Kena minta tips ni dengan Kak Ozlin. Ini macam mana? memang pasangan contoh lah. Dahsyat. Kita doakan mereka terus ke akhir hayat. Gitu. Kita mulakan berita OBTV kita yang pertama. Kali ini kisah ini melibatkan penyanyi yang telah menjuarai anugerah juara lagu ke-36 baru-baru ini, iaitu Sheila Amzah. Di mana penyanyi ini sekali lagi dikecam netizen apabila tindakannya membuang gula-gula di atas pentas semasa nyanyian live baru-baru ini. Sheila Amzah memohon maaf atas kesilapan membuang gula-gula di atas pentas ketika sedang melakukan persembahan di konsert Ambang Merdeka 65 baru-baru ini. Okey, kata Sheila, dia memang akan mengunyah gula-gula, orang kata gula-gula berangin ni sebelum dia nak melakukan persembahan tau patch. Tapi bagaimanapun pada hari kejadian dia terlupa yang gula-gula tu belum dibuang. Masa dia menyanyi tu dia rasa terganggu dan dia pun mengambil keputusan untuk membuang gula-gula pada waktu tu. Dan memetik kata Sheila, kita petik sikit Petik silakan. Selepas dah menyanyi bahagian ad-lib tu, rasa macam nak tercekik dan terganggu. Nak telan takut tersekat pula. Betul. Bila tengah tak sihat, ruang udara macam terbatas. Jadi saya kena buang gula-gula itu. Dan bila dah berlaku sekali lagi dan tular, saya tak boleh nak buat apa sebab benda dah jadi. Dan bagi saya ini adalah hiburan. Orang nak cakap apa pun cakaplah, kata dia.
Tapi nasib baik dia buang. Kalau tak buang tercekik ini masalah pula guys. Satu hal juga tu. Satu hal pula kan. Dan Sheila mengakui yang ini bukan kali pertama dia terkantoi dengan kamera. Dia berkata selepas ni dia akan berhati-hati dan orang kata lebih beringatlah kalau nak buang ke. Orang kata kalau sebelum nyanyi tu dah siap-siap buang dulu. Sebelum nak keluar ke pentas dan persembahan sebagainya, cek dulu dalam mulut ada benda lagi tak tinggal. Kan? Takut tercekik. Dia bukan risau kamera nampak, dia risau kalau tercekik dah jadi satu hal. Baiklah, dari kisah Sheila Amzah kita beralih ke kisah Puteri Balqis, juga tak pernah lekang dengan kontroversi. Benar. Tapi kali ini memang satu pendedahan yang sangat wow, Daniel. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Berita yang kami akan kongsikan ini sudah tentu mengejutkan ramai pihak termasuk kami sendiri. Dan baru-baru ini pelakon Puteri Balqis membuat pendedahan yang sangat luar biasa mengenai ayah kandungnya ketika ditemu bual oleh Bros Gang TV. Ush, dahsyat betul. Menurut Puteri Balqis, ayahnya seorang yang suka menonton filem lucah. Pernah suatu masa ketika di restoran, ayahnya membuka video lucah di hadapan rakan-rakan seolah-olah menonton kartun. Kata Puteri Balqis. Lebih teruk lagi, Balqis mendakwa ayahnya melakukan perbuatan onani. Pernah membuat perbuatan onani di hadapannya dan di hadapan ibu tak kala berada di rumah mahupun ketika di dalam kenderaan. Ini antara memetik kata-kata Puteri Balqis lah ya. Pasal pukul tu benda tu memang stick dengan Akish. Dan bila lepak kedai makan, mamak waktu nak tutup, dia akan buka porn kuat-kuat. Dan bila dia ajak Akish tengok sekali. Dan masa tu umur Akish 5 tahun. Kalau saya masuk tandas, dia akan terus masuk. Dan orang tak tahu yang dia raba dan cium saya. Dia juga pernah cangkung dan raba saya. Itu kata Akish. Menerusi pendedahan Balqis, rata-rata warganet terkejut dan tidak menyangka remaja ini pernah melalui pengalaman yang gelap pada ketika usia yang sangat muda, batch. Ya, benar tu Daniel. Allahu Akbar kan. Dan kami sangat bersimpati dengan nasib yang menimpa Puteri Balqis dan ibunya. Sebab perkara seperti ini Daniel tak sepatutnya berlaku di dalam komuniti kita. Pada orang yang normal. Dan di mana-mana komuniti sekalipun, perkara seperti ini tak sepatutnya berlaku. Jadi kalau anda mengalami situasi yang hampir sama seperti ini, jangan diamkan diri dan sila dapatkan bantuan yang sewajarnya. Benar. Jadi kami di OBTV mendoakan agar segala urusan Puteri Balqis dan ibunya dipermudah dan nasib mereka anak beranak lebih terbela selepas ini, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Baiklah, itu sahaja OBTV untuk kali ini. Kepada anda yang nak membaca artikel-artikel yang menarik, boleh pergi ke website kami www.ohbulan.com. Dan banyak lagi video menarik, anda boleh ke YouTube Oh Bulan Official. Jangan lupa untuk subscribe dan follow akaun TikTok kami Oh Bulan Official. Saksikan OBTV setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Daniel Nawawi Dan saya Patch Mono. Sehingga kita berjumpa lagi, sila jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Quando saya action, quando suruh saya cakap.